Ini adalah model mata kita. So, mari saya buka model mata ni. So, dalam model mata kita nampak tak? Ini adalah saraf mata kita lah. So, kalau bila kita tengok image dari luar, image tu akan masuk mata, lepas tu dia akan ditangkap oleh saraf mata kita. So, saraf mata atau retina kita akan menghantar signal tu melalui saraf optik atau optic nerve ke otak. Dan otak kalau berfungsi dengan normal, dia akan proses image dan kita akan dapat lihat image tersebut. Kebiasaannya, semua orang dilahirkan dengan kanta semula jadi dalam mata. Biasanya kanta ni lutsina, bermakna lampu boleh masuk terus ke dalam mata. So, selaput bermakna kanta yang sepatutnya lutsina ini bertukar menjadi kurang lutsina lah. Misalnya macam ni, that means warna ni macam ni. So, kalau nampak perbezaan dia, kalau kanta tu clear atau lutsina, lampu boleh masuk terus ke dalam mata. Tapi sekiranya ada cataract atau selaput mata, bermakna warna dia sudah bertukar macam ni dan lampu akan kurang masuk mata. Sekiranya selaput itu sudah masak, dia akan berwarna putih. Lampu terus tak boleh masuk ke dalam mata, oleh sebab itu pesakit akan menjadi buta. Okay. Sekiranya seseorang ada cataract, pertama sekali kurang nampak lah. Lampu pun tak nampak, berjalan pun susah. Kalau memandu masa waktu malam memang akan susah sikit. Kalau ada cataract yang tak serius, dia akan rasa, pertama sekali dia akan rasa macam bila pandu waktu malam, lampu akan menjadi silau. Lepas tu dia tak akan suka pergi ke tempat yang terang kerana silau sangat. Nombor dua, dia akan perasan macam ada satu benda yang mungkin menghalang penglihatan dia. Lama-kelamaan, lama tu tak akan nampak atau dia akan rasa dia punya cermin mata power selalu tukar, selalu menjadi lebih tinggi, lebih tinggi. Kenapa? Kerana selaput tu sudah menghalang penglihatan kat mata dia. Okay. Punca penyakit cataract memang banyaklah. Nombor satu memang adalah proses penuaan. Semakin tua seseorang itu, memang semakin tinggi risiko dia untuk mendapatkan penyakit cataract atau selaput mata. Nombor dua adalah sekiranya pesakit mempunyai penyakit seperti kencing manis ke, darah tinggi ke, sakit jantung, memang mereka lebih berisiko tinggi untuk mendapatkan cataract. Nombor tiga, kalau pesakit makan suplemen yang mengandungi bahan steroid. Steroid ini boleh terdapat dalam ubat-ubatan ataupun suplemen tradisional. So, adalah penting untuk pesakit memastikan suplemen atau jamu atau apa-apa makanan yang mereka makan tidak mengandungi steroid. Nombor empat adalah keadaan mata, seperti kalau mata radang lah, kena accident lah, atau dulu pernah buat operation ke, atau laser apa-apa ke, memang mata itu lebih senang untuk dapatkan penyakit cataract. Untuk penyakit cataract, memang dia boleh dirawat dan rawatan dia satu saja, iaitu pembedahan mata atau pembedahan cataract. Memang pesakit pernah ada dengar tentang ubat mata ajaib lah atau urutan khas untuk merawat cataract. Tapi pada masa ni, rawatan saja yang memang guaranteed berfungsi adalah rawatan pembedahan cataract sahaja. Dalam pembedahan cataract, doktor akan membuat dua luka kecil di bahagian permukaan depan mata, iaitu kornea. Lepas tu kita akan guna alat khas untuk menyedut cataract tu keluar dan menggantikan selaput tersebut dengan satu kanta tiruan. Proses itu biasanya mengambil masa kurang daripada 30 minit. Tapi sekurangnya selaput pesakit terlalu masak, mungkin kita perlu menggunakan cara lama di mana kita perlu buat luka yang lebih besar untuk manually mengambil keluar selaput tersebut. Tapi tak kira kita buat cara lama ke atau cara baru ke, kedua-dua keputusannya lepas 2 bulan adalah sama sahaja. Okey, cara untuk mencegah cataract adalah seperti berikut. Nombor 1, amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, bermakna makan lebih sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, tak payah makan suplemen, tapi lebihkan makan benda yang fresh.
supaya galian semua ni senang diserap oleh badan. Nombor kedua, pakai cermin mata hitam supaya UV ray dari matahari tidak akan mempercepatkan proses cataract. Nombor tiga, pastikan penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi dan sakit jantung dikawal dengan bagus. Dan nombor empat adalah untuk pergi untuk pemeriksaan mata oleh pakar mata yang bertauliah. Pemeriksaan mata ni adalah berbeza daripada pemeriksaan di kedai cermin mata kerana kedai cermin mata memang pakar untuk memeriksa cermin mata. Tapi kalau nak periksa untuk selaput mata ke, bahagian urat mata ke, paling bagus adalah untuk berjumpa dengan pakar mata yang akan membuat beberapa pemeriksaan khas untuk memastikan ketebalan cataract.